Assalamualaikum. Okey, selamat datang ke video tutorial yang pertama, iaitu overview keseluruhan perjalanan sistem A Smart Quiz. Okey, sebelum kita start dengan overview, cikgu nak ucapkan terima kasih kepada yang menggunakan modul cikgu tahun ini. Harapan cikgu semoga modul cikgu kali ini dapat sedikit sebanyak dapat membantu kamu untuk menyiapkan kerja khusus kamu dengan baiklah. Okey. So, dalam soalan kerja khusus tahun ini, dia ada 4 kehendak soalan. Yang pertama, guru boleh menguruskan soalan. That means guru boleh masukkan soalan, okey, masuk soalan, kemudian soalan yang dimasukkan oleh guru tu boleh pelajar boleh jawab soalan tersebut. Okey, selepas pelajar menjawab soalan tersebut, sistem akan beri respon segera. Bermaksud sistem akan selepas pelajar jawab, sistem akan terus tanda dan terus bagi markah kepada pelajar. Okey. So selepas pelajar dah selesai jawab, sistem dah bertanda, dah bagi markah, guru boleh pantau prestasi. Bermaksud guru boleh tengok pelajar A dapat berapa markah, pelajar B dapat berapa markah, pelajar C dapat berapa markah. Okey. So, tanpa buang masa, jom kita tengok perjalanan sistem tersebut. Okey. So, dalam sistem kali ini, ada 3 jenis pengguna. Yang pertama, murid. Kemudian, guru. Dan yang ketiganya adalah admin. Okey, admin di kategori guru. Apa beza admin dengan guru? Admin, dia boleh menguruskan, boleh mendaftar guru baru, boleh mendaftar pelajar baru. Tapi guru, dia hanya boleh daftar soalan dan tengok result pelajar dia sahaja. Manakala murid, dia hanya boleh menjawab soalan sahaja. Okey, jom kita tengok dulu menu bagi guru. So, kita masukkan nombor kad penalang guru dan kata laluan guru, kemudian pilih guru dan kita log masuk. So, ini bahagian guru okey, bahagian guru. So, dalam bahagian guru dia hanya boleh ada pengurusan soalan dan melihat prestasi murid. Okey. So, pengurusan soalan ni contohnya cikgu ni cikgu matematik, dia nak tambah soalan yang baru, set soalan yang baru. So, untuk topik yang pada hari yang kita nak masukkan ni adalah contohnya kuasa. Operasi kuasa. So, arahan dia jawab semua soalan yang diberikan. Okey. So, ada 2 jenis latihan. Dua jenis. Satu latihan dan satu lagi kuis. Kalau latihan, kamu boleh jawab. Dia tak ada peruntukan masa. Latihan, kamu boleh jawab 3 jam, 4 jam, 5 jam nak jawab pun tak ada masalah. Tapi kalau kuis, dia ada masa. That means kalau cikgu kamu set di sini 2 minit, selesai kamu jawab 2 minit, sistem akan terus stop. Maksudnya kamu dah tak boleh jawab lagi. Okey, tapi kalau latihan, dia tidak ada peruntukan masa. Kau jawablah sampai berapa jam pun tak ada masalah. Okey, set tarikh hari ini. Okey, oleh kerana dia latihan, so tak perlu masukkan masa, terus simpan. Okey, operasi kuasa. So kita dah setkan set soalan, kita dah create set soalan. Kemudian kita kena masukkan soalan dalam set tersebut. Okey, so soalan pertama, 5 kuasa 2. So kalau ada gambar untuk soalan tersebut, kamu boleh upload gambar. Contoh cikgu nak upload gambar apa kat sini. Okey, cikgu nak upload gambar kereta ni lah. Okey. So, jawapan betul 5 kuasa 2 adalah 25. Okey, ni 16, 36, 64. Okey. Kemudian kita simpan. Okey, so soalan pertama dah ada. So, seterusnya lagi. 3 kuasa 2. So, jawapan dia adalah 9, 4, 6 ataupun 12. Okey, simpan.
So, kalau kata kamu nak tukar soalan, nak tukar jawapan, okay, klik dekat sini. So, nanti dia akan ada keluarlah kat sini. So, kamu tekan kemas kini, dia akan keluarlah. Kamu boleh ubahlah 41 contohnya. So, simpan. So, dia akan, apa yang kita ubah tadi dah keluar, akan jadi kat sini. Okey. Kemudian guru juga boleh memantau prestasi kelas yang dia ajar. So, nampak Umar Fawaz ni dia belum jawab lagi soalan. So kita tengok lagi operasi darab. Sama juga pelajarnya masih belum menjawab soalan lagi. So kalau dia dah jawab soalan, dia akan keluar skor di sini. Berapa skor dan berapa markah dia. Okey, itu untuk overview menu guru. So kita tengok pula jika pengguna tersebut adalah admin. So dalam admin, dia sama juga seperti guru, tapi bezanya admin boleh menguruskan guru. Nampak? So dia boleh tambah guru yang baru. Okey, contohnya Leman bin Lemit. Okey, nombor kad 999. Okey. Tahapnya apa? Tahapnya guru. So bila kita pun boleh simpan. So akan ada data Leman bin Lemin. So dia juga boleh tukar kemas kini juga. Okey. Kemas kini dia akan keluar kat sini. Bila kita klik kemas kini, dia akan terus keluar data dekat sini. So kita boleh ubah. Dan kemas kini. So okey. Guru kemas kini berjaya. So Leman bin Lemin, okey, dah berjaya kita kemas kini. Okey, kemudian dia boleh daftar murid baru. Okey, boleh mendaftar murid baru di sini, ataupun dia boleh upload data murid menggunakan file data berformat CSV. Okey, kemudian admin juga boleh tentukan kelas, guru mana yang nak jadi guru kelas. Dan dia juga boleh daftar kelas yang baru. Contoh 1 dedikasi, guru subjeknya ambil tambah. So akan ada dekat sini 1 dedikasi. Dia kata nak tukar cikgu yang baru, tukar kat sini, kemas kini guru subjek. So 1 dedikasi, cikgunya Nozara Imani. Okey. So admin juga boleh menguruskan soalan. Admin juga boleh memantau prestasi keseluruhan pelajar. Okey, itu overview bagi guru. Okey, bagi bahagian guru dan juga admin. So kita tengok pula apa yang pelajar boleh buat dengan menggunakan sistem ni. So kita log masuk sebagai pelajar, pilih murid dan login. So pelajar boleh menjawab soalan yang telah dimasukkan oleh guru subjek mereka. So kita tengok yang pertama ini. Kita jawab yang kuasa 2 yang kita masukkan tadi. So kita pilih, dah ada arahan, kemudian kita mula jawab. So 5 kuasa 2. Apakah kelebihan sistem ni? Sistem ini dia akan memaparkan soalan dan jawapan secara rawak. So kalau kita refresh, soalan dan jawapan ni dah tersusun secara rawak. Maksudnya bukan dah ditetapkan kedudukan dia. Kalau kita buat soalan yang tetapkan kedudukan dia, so akan bocor lah. Orang lain boleh tahulah soalan pertama apa, soalan kedua apa, soalan ketiga apa. Jawapan dia A, B, C, D. Tapi sistem ni mampu untuk buat secara rawak. Okey, jadi kita tak tahu soalan nombor 1 ni 302 ni jawapan dia 9 daripada kawasan B. Tapi orang lain yang buka 302 9 kawasan B. Pelajar lain buka mungkin akan buka jawapan dia akan berada dekat D. Okey, maksudnya dia tidak berada pada tempat yang statik. Dia akan berubah-ubah tempat. Okey. So kita jawab yang ini soalan nombor 1 salah, kita jawab pula soalan nombor 2 betul. So kita pun hantar. Okey, sistem akan terus tanda. So soalan nombor 1 jawapan pelajar adalah 41. Dia akan papan pula jawapan sebenarnya adalah 9. So yang dia ada warna merah ni maksudnya soalan yang salah, pelajar dah salah jawab. Okey, yang kedua 5 kuasa 2 sama dengan 25. Jawapan pelajar 25, jawapan sebenar 25. So pelajar ini cuma dapat 1/2 saja markah dia dan 50%. Okey. Jadi
sistem ini dia akan automatic tanda. Okey, kita tengok pula macam mana kalau pelajar tu jawab soalan kuis. Okey, bila dia jawab soalan kuis, okey. Okey, ini kuis bahagi. Bila dia pilih kuis, dia mula menjawab kuis, kita akan nampak di sini dia ada timer. Masa menjawab ada lagi 1 minit, 2 minit, macam tu. So kat sini kita letak, pelajar akan menjawab. Okay, dia jawab, andai kata pelajar dia tak pandai, tak tahu jawab soalan ni, 12/3 dia tak tahu jawapan apa, dia tinggalkan kosong. 4/2 dia jawab dengan 4, 9/3 3. So kita tengok apa yang jadi jika masa menjawab ini tamat. Okey, so masa menjawab ni dia akan terus berjalan dan berjalan. So pelajar boleh jawab. So kalau kita nak uji, kita uji jawapan yang betul. Kemudian kita uji apa yang akan terjadi jika pelajar itu tidak jawab soalan ni. Dan kita juga akan uji apa yang terjadi jika pelajar tersebut salah jawab. So ketiga-tiga bentuk ini akan memberi sistem akan bagi respon yang berbeza. Kemudian dalam sistem ini juga kita boleh ubah saiz tulisan. Ubah saiz tulisan ni wajib kamu buat untuk mendapatkan 2 markah tambahan, iaitu kepelbagaian pengguna. So maksudnya kalau kita tambah saiz tulisan soalan akan jadi semakin besar. Kita kecilkan, saiz soalan akan semakin kecil. Okey, kemudian kalau kita reset, dia kembali kepada saiz yang asal. Okey, so untuk yang ini kamu boleh buat sama ada untuk kepelbagaian pengguna, kamu boleh buat sama ada boleh besarkan saiz tulisan ataupun boleh ubah warna tulisan. So ini untuk membantu bagi mereka yang buta warna. So ada yang buta warna, dia tak nampak tulisan warna biru, warna ni kita boleh tukar. Okey, so masa menjawab tinggal lagi 9 saat. So kita akan tengok apa yang akan jadi setelah masa menjawab tamat. Pelajar ini belum menjawab satu soalan. So habis tamat, okey, dia akan terus pop up latihan tamat, data berjaya disimpan. Tekan OK, so dia akan respon kepada jawapan kita. Okey, dia akan respon kepada jawapan kita. So pelajar ni dia jawab soalan yang pertama ni betul. So dapat markah. Okey, kemudian soalan kedua ni dia tidak jawab. So dia tak dapat markah lah, kategori salah lah. Dan soalan ketiga dia jawab salah. 4/2 sama dengan 4. So dia akan terpapar kat sini jawapan pelajar, dia akan papar jawapan sebenar. So soalan keempat dia jawab betul. 9/3 dapat 3. So dapat jawapan yang sebenar. So kamu boleh tengok dekat sini 3 bentuk respon yang dia bagi. Sistem akan respon jawapan yang betul, sistem akan respon jawapan soalan yang tidak dijawab, dan sistem akan respon kepada soalan yang salah. Okey. Setelah kamu menjawab soalan, kamu tidak boleh jawab sekali lagi. So tak adil lah bila kita jawab kuis dah dapat markah rendah dan kita nak jawab sekali lagi supaya dapat markah tinggi. So itu tidak adil. So setelah selesai menjawab kuis, kamu hanya boleh ulang kaji sahaja. Boleh buat revision balik apa yang dah kamu jawab sebelum ini. Okey. So secara asasnya itulah perjalanan sistem yang akan kamu buat. Okey. So, itu saja untuk tutorial overview. Cikgu harap kita berjumpa lagi di video tutorial yang kedua. Terima kasih.